Assalamualaikum. Dalam video ini saya akan ajar cara untuk membuat kristal garam dan gula. Okey, sekarang saya akan ajar cara membuat kristal garam. Ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan, iaitu garam, gelas, cawan dan sudu, air panas yang mendidih, tali dan sebatang lidi. Pertama sekali, tuangkan air ke dalam cawan. Kemudian larutkan garam sehingga tiada lagi garam yang dapat melarut dalam air. Nampaknya tiada lagi garam yang dapat melarut. Jadi larutan kita dah bersedia. Kemudian kita pindahkan ke dalam gelas. Isikan gelas sehingga hampir penuh. Kemudian kita ikatkan tali dengan seketul garam. Garam ini berfungsi sebagai pemberat dan juga sebagai pembenih atau pemangkin untuk pembentukan kristal yang besar dan cantik. Kemudian ikatkan benang pada batang lidi dan celupkan benang ke dalam larutan garam yang telah kita sediakan tadi. Kristal garam akan mengambil masa beberapa hari untuk terbentuk. Okey, sekarang saya akan tunjuk pula cara untuk membuat kristal gula. Bahan-bahan yang diperlukan adalah gula, air, tali batang lidi, cawan, gelas dan periuk. Langkah pertama adalah masukkan 1/3 cawan air ke dalam periuk. Kemudian panaskan air sehingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan 3/4 cawan gula ke dalam periuk. Gunakan api yang sederhana untuk larutkan gula. Kacau sehingga gula larut. Setelah gula larut, teruskan memasak sehingga larutan gula mendidih. Setelah larutan gula mendidih, tutupkan api dan biarkan larutan gula menyejuk. Setelah larutan gula menyejuk, kita pindahkan ke dalam gelas. Ikatkan tali pada batang lidi. Pastikan panjang tali tidak sampai ke dasar gelas. Kemudian celupkan tali ke dalam larutan gula. Kemudian salutkan tali dengan lapisan gula. Kemudian celupkan tali yang dilapis dengan lapisan gula ke dalam larutan gula. Kristal gula akan mengambil masa beberapa hari untuk terbentuk. Okey, setelah hampir seminggu tempoh rendaman, ini adalah hasil yang saya dapat. Ini adalah kristal garam dan ini adalah kristal gula. Jadi, bagaimana kristal ini terbentuk? Dalam eksperimen ini, proses pembentukan kristal garam dan gula melalui proses yang sama, iaitu kita melarutkan garam dan gula dengan menggunakan air yang bersuhu tinggi. Apabila suhu meningkat, kadar melarut meningkat. Jadi kita dapat melarut lebih banyak garam dan gula sehingga larutan menjadi tepu. Jadi apabila larutan tepu menyejuk, kadar melarut berkurang dan ini menyebabkan larutan menjadi super tepu dan tidak stabil. Proses penghabluran akan berlaku secara spontan
untuk menstabilkan balik larutan. Dalam eksperimen ini, saya ada meletakkan ketulan garam dan gula pada tali. Ketulan garam dan gula ini berfungsi sebagai pembenih kristal atau crystal seed, yang mana ianya menyediakan tapak penuklesan untuk kristal terbentuk dan mengembang. Pada selang masa, air dalam larutan akan tersejat dan ini menyebabkan proses penghabluran berulang dan kristal membesar. Kesimpulannya, kristal garam dan gula dapat disintesiskan dengan menggunakan kaedah penghabluran.